Okey, soalan yang pertama kita nak lukis. Okey, kalau kuadratik, jadi kalau kita nak lukis kuadratik, mudah aja, kita mulakan dengan X sama dengan kosong. Okey, kita mulakan X sama dengan kosong. Saya tulis kat sini. Jadi untuk soalan yang pertama ni, kita ambil fx equals to 2x squared negative x minus 15. Jadi yang pertama, kalau nak lukis je, kita buat je. X sama dengan kosong, apa jadi pada nilai y dia. Terus ganti dapat negatif 15. Jadi bila kita lukis, graf kita mesti langgar pada negatif 15. Kemudian, kita andaikan pula yang kedua, andaikan pula fx kosong. Kosong, maka 2x kuasa 2 tolak x tolak 15 sama dengan kosong. Jadi nanti kamu guna kalkulator je. Kalau kamu guna kalkulator, berapa nilai kamu dapat kalau factorize ni? Kamu dapat berapa? 3 dengan negatif 5/2. Okey, 3 dengan Okey, 3 dengan negatif 5/2. Betul? Betul. Okey, ya betul. So macam tu je. Lepas tu lukislah. Lukis. Tapi sebelum tu kita ramalkan bentuk dia adalah, saya pesan, kalau kita nak lukis, ramalkan dulu dia punya bentuk dia. Bentuk dia adalah bentuk X kuasa 2, maka graf kita mesti bentuk senyum. Jadi bila kita buat lakaran, kalau katakan tak tahu, mesti lukis senyum di mana-mana je. Lukislah senyum tu di mana-mana, nanti dapat satu markah. Okey, so lebih tepatnya kita ambil kat sini negatif 15. So negatif 15. Kemudian kita ada nilai 3, sini 3. Ini adalah nilai negatif 5/2. Negatif 5/2. Okey. So kita akan dapat macam ni. Yes. Senyum kan. Okey. Cuma kita kena hati-hatilah sebab dia bukan di tengah ni negatif 15 ni. Dia bukan di tengah. Okey, jadi kita tengok daripada sini sampai ke sini. Dia berapa unit? Ini maksudnya negatif 2.5 lah ni. Maksud dia jarak dia 2.5 dengan 3. Kan? Jadi kalau kita kira ni, sebab saya kena kira yang di tengah tu. Jadi kita akan ambil di 2.5 tambah dengan 3. Lepas tu kamu bahagi dengan 2. Kita akan dapat berapa nilai dia? 2.75. 0.25 tengah-tengah. Okey, maka tengah-tengah ni yang boleh memberikan nilai yang paling bawah tu adalah 1/4 atau 0.25. Jadi kita kena tambah sikit kerja. Kita kena kira bila X sama dengan 1/4. Kamu kena kira F 1/4 ni berapa? Kena kira 15.13 lah lebih kurang. Atau lebih tepatnya 1.25. Okey, maka kalau kita nak jawab domain memanglah real number. Okey, satu lagi range dia adalah jangan bermula daripada negatif 15. Kecuali kalau sini 3, sini negatif 3. Baru kita ambil nilai paling rendah tu adalah negatif 15. Okey. Jadi untuk yang paling rendah tu mesti kira ni. Maka range tu mesti ambil daripada negatif 15.13 sampailah tak tahu. Hati-hati untuk dekat sini. Saya tengok ada yang jawab ambil je 15. Malah nak kira ambil je negatif 15. Salah. Sebab dia sebenarnya dia bukan di sini. Dia ada bawah lagi sebenarnya. Okay, so hati-hati yang dekat range ni. Okey, dari segi lakaran kita ambil bentuk satu markah. Pintasan yang penting tu satu markah. Yang penting ni maksud dia yang ni. Dia mesti langgar pada negatif 15. Itu yang penting. Kemudian ada 3, ada negatif 52. So dapat satu markah. Okey, so ini satu markah, satu markah. Okey. Kalau kita buat dalam bentuk pecahan dikira salah ke untuk range tu? Boleh. Kalau nak buat pecahan,
kamu akan ambil negatif 121/8, betul? Kalau katakan nak Betul. jawab dalam bentuk pecahan, boleh. Tak ada masalah. Sampailah infinity, betul juga. Boleh diterima. Thank you, Okey. sir. Okey, kita tengok soalan lain tak? Okey, dia dalam bentuk, memanglah dalam bentuk macam ni kan. Tapi kita jangan biarkan macam tu. Kita kena ambil fx. Ni saya salin dulu soalan dia. 1 tolak x. Kemudian kita ada 3x kuasa 2 tolak 9x tolak 30. Okey. Jadi fx ni, kita kena fakturkan dulu. Kena fakturkan. Sebab bila kuadratik, kita kena cari faktor dia. So kita try and error lah. Ataupun boleh cari guna calculator. Kamu boleh tekan mode, ambil equation. Ambil pilihan yang ada kuasa 3. Bukan, sedikit tu terlebih semangat lah tu. Sekali. Equation, ambil yang kuadratik. So ambillah nilai dia. 3 sama dengan negatif 9 sama dengan negatif 30 sama dengan. Maka kita dapat yang pertama, jawapan kalkulator 5 tapi kita baca negatif 5. Kemudian satu lagi, negatif 2 X sama dengan tambah 2. Okey, tambah 2. Okey, tetapi di sini, ini maksud dia 3 tu jangan lupa ada ya. Sebenarnya ni macam ni lah. Saya betulkan sikit ni. Sebenarnya kalau ni fx ya, ni sebenarnya ada 3. Jangan lupakan 3 ni. Fx sama dengan 3. Ini sebenarnya saya boleh factorize. Saya boleh factorize 3. Nanti kamu akan dapat. Kalau tak nak, kamu kena ambil 3x tolak 15. Boleh. Mana boleh. Okey, jadi cara yang pertama, step yang pertama adalah bila x kosong. Kita nak tahu pintasannya di mana. Okey, kalau saya ambil kosong, yang ini 1. Yang ini 1, yang ini adalah negatif 30. So, negatif 30 lah. Betul tak dilanggar negatif 30? Boleh? Negatif 30 Betul, sir. Betul. Kemudian yang kedua, bila saya guna syarat fx sama dengan kosong, maka ni tak payahlah kamu expand balik jadi cubic function. Ambil yang nombor ni, yang pertama x sama dengan 1. Yang kedua x sama dengan 5. Yang ketiga x sama dengan negatif 2. Jadi bila kita lukis graf, bila kita lukis graf, kita plotkan graf. Yes, betul lah. Okey, kita ambil. Ini saya dah kecilkan ni. Okey, kita ada nilai 1. Kita ada nilai negatif 2. Saya ambil ni. Negatif 2. Kita ada nilai 1. Kita ada nilai 5. Katakan sini 5 lah. Dan kita ada satu lagi, negatif 30. Ini adalah Y. Ini adalah X. Okey, kemudian kita tengok nilai X kita yang X kuasa 3 ni, nilai dia adalah negatif X kuasa 3, betul tak? Bila saya expand ni kalau kita expand ataupun kita tengok daripada function yang asal ni, 3x kuasa 3 tu negatif, betul tak? Ni kalau saya expand ni, permulaan dia adalah negatif 3x kuasa 3. Permulaan dia. Ni, kalau saya darab ni. Dan seterusnya. Maka graf kita sepatutnya kita akan lukis, kalau kita tengok nota, graf Y sama dengan X kuasa 3, kita akan lukis macam ni. Kita akan lukis senyum dulu. Senyum separuh. Yes, senyum separuh. Masam separuh. Ini kalau nilai positif. X tu positif. Sekarang bila negatif, jangan lukis ni dulu. Kena mulakan daripada sini dulu. Okay, jadi graf kita adalah, terus saya buat ni. Macam tu lah lebih kurang .
Dia sepatutnya macam tu lah. Okay. Ni yes. Lebih kurang lah macam tu, lebih kurang. Dia mesti melalui, mungkin dia ke bawah. Dia ke bawah. Boleh? Ini di bawah lagi. Okay, sebentar ni. Ini adalah negatif 30. Graf kita ni, mungkin dia macam ni lah. Mungkin dia macam tu lah, dia akan langkah 30, kemudian yes. Okay, macam tu lah. Dan ke bawah, turunlah ke bawah, kan? Macam tu. So itulah kita punya graf. Okey tak graf ni, ada masalah ke? Hanya dia bermula daripada masam dulu. Masam, senyum. Macam tu. Okay? Kalau dari segi domain, tak payah kira, dari infinity sampai infinity. Range dia pun, okay, memanglah kita nampak macam paling rendah di sini. Tapi yang ni kan boleh turun lagi ni, turun kan. Maka kita baca dia negative infinity lah. Ini pun sama. Mungkin kita nampak macam maksimum dia di sini. Tapi jangan lupa, yang ni graf dia mungkin atas lagi. Maksudnya graf kita negative infinity sampailah infinity. Okey tak ni? Ada masalah? Ada nak tanya? Okey, sir. Jadi kalau kuadratik baru kita ambil kira maksimum minimum kalau kuadratik. Kalau kubik tak payah. Sebab kita jangan fokuskan di sini. Ini bukan nilai yang paling tinggi. Ni. Ada yang paling tinggi. So, positive infinity. Okey, soalan nombor 3, dia bentuk square root. Nombor 3 ni dia bentuk y fx equals to square root of 3 minus 5x. Kan? Ini kalau kita nak tengok nota saya, nota sebelum ni, kalau bentuk square root, dia mesti bentuk C graf dia. Graf dia mesti bentuk C, tapi separuh. Ini kalau rujuk pada nota. Jadi, graf kita mesti bentuk macam ni. Kalau tak tahu pun, buat je mana-mana bentuk ni, dapat 1 markah. Okay. Untuk lebih tepat dia macam ni lah. Untuk lebih tepat, kita kira lah kalau katakan x tu 0, maka dapatlah fx equals to square root of 3. Sebab 3 tolak 0. Kemudian kita tukar pula. Kalau y itu yang sama dengan 0, maka square root of 3 minus 5x equal to 0. Kuasa 2 kiri kanan, hilanglah square root. Maka x itu adalah 3/5. Jadi kalau kita lukis, okey, jadi kita ambil bermula daripada square root of 3. Maknanya di sinilah lebih kurang. Ini adalah y, ini adalah x. Kemudian x 3/5. Sini 3/5. Berkira di mana-mana. Okey. Okey. Yang ni kalau x dia positif. Kalau katakan x dia negatif, maka dia punya graf dia terbalik. Kalau x dia negatif. Jadi betul lah. Ni kalau saya lukis. Lukis ni. So itulah kita punya graf. Maka domain daripada negative infinity berhenti pada 3/5. Itu domain dia. Range, graf kita paling bawah 0 sampailah tak tahu. Jangan berhenti pada square root of 3. Sebab selepas square root of 3 dia ada graf lagi. Okey, macam mana? Faham, sir. Faham? Okey. So, kalau kita tak tulis pasti XY salah Sebab dari segi pemakaian graf kan. Dari segi pemakaian graf, R1 yang pertama tu bentuk graf betul tak? Tak kisahlah kamu letak di sini ke, letak ke sini ke. Bentuk betul tak? Kalau betul, 1 markah. Markah yang kedua,
Markah yang kedua ni biasanya label. Label tu termasuklah pasti X, pasti Y, pintasan, yang kita sebut kira ni, pintasan X, pintasan Y. Label tu kena ada. Kalau kurang satu, takut tak apa markah. Sebab ada satu ni, dia mesti merujuk kepada label tu mesti lengkap. Pintasan dan label paksi. Okay? Jadi untuk kalau katakan tugasan ke ataupun periksaan yang bentuk sajatif, pastikan bila graf mesti label lengkap. Kalau tak lengkap takut yang ni hilang. Ni satu ni hilang. Ataupun kita akan bagi markah juga. Nanti bila dah dapat jumlah markah, kita akan ada markah K, dipanggil KKS. KKS ni maksud dia kerja kurang sempurna. Dia akan jadi tolak markah satu. Jadi tengoklah keputusan kita punya musyarat. Penandaan kita ada musyarat. Maksudnya kalau ikut skema, sepatutnya kalau tak ada, kalau tak lengkap, maka ada kosong. Okay. Kalau katakan bagi juga markah, boleh. Tapi nanti kita akan ada satu ni. Dah dapat jumlah katakan 5 markah. Maka disebabkan tak sempurna, kita akan ada tolak satu markah. Jadi ibarat macam tak ada markah juga lah kiranya. Okey, so hati-hati. Lebih selamat labelkan lengkap termasuk paksi. Bentuk fraction. Kalau fraction kita kena ingat. Kita tengok balik nota. Kalau Y itu dalam bentuk fraction. So graf kita mesti bentuk macam ni. Satu atas, satu bawah. Kan? Tapi hati-hati. Graf kita ni ada negatif tak? Kalau ada negatif, maka kita akan gunakan yang terbalik ni. Satu atas, satu bawah. Ini kalau graf untuk Y sama dengan negatif. Jadi hati-hati. Jadi jangan nampak je fraction, maka mesti graf dia macam ni. So hati-hati. Okay, jadi kalau graf macam ni, step yang pertama, kalau kita ada graf fraction ni, step yang pertama, kita buat macam biasa dulu. Maka F0 equals to negative 2/3. Jadi bila kita lukis, graf kita mesti langgar pada negatif 2/3. Satu. Kemudian, step yang kedua, kalau fraction, kita ambil je 4x tambah 3 ni not equals to 0. Kita guna syarat ini syarat pertama tadi. Ini untuk lukis fraction. Kalau lupa boleh tengok balik saya punya video bagaimana nak lukis graf fraction ni. So x tak boleh sama dengan negatif 3/4. Okay, jadi bila kita lukis, contohlah bila kita lukis, yang pertama kita tengok pintasan dia mesti melalui negatif 2/3. Y itu yang negatif 2/3. Negatif 2/3. Ni jangan lupa labelkan Y, ini X. Kemudian yang ini maksudnya graf kita dia tak akan langgar. Maksudnya graf kita sempadan dia adalah negatif 3/4. Ni katakan saya labelkan di bawah ni. Jangan keliru pula. Ini tadi 2, negatif 2/3 pintasan. Okey. Ni sempadan graf kita. Jadi step yang kedua ni, dia menentukan sempadan kita. Okey, tadi kita dah bagi tahu kalau negatif kita mulakan di sini. Yes. Kemudian dia ni. Kan? Kalau katakan kamu tak pasti graf dia, kamu boleh ambil lah. Katakan saya ganti X1. Bila X1 ganti kat sini, apa jadi? Nilai dia makin ke bawah tu makin ke sini. Nanti kamu nampak rada-rada macam ni. Kalau terlupa, kan katakan kita tak pasti kan. Kadang-kadang kita nampak sekali kita tengok soalan, kita rasa macam sama dengan nota kita. Satu atas, satu bawah. Tapi bila kita dah lukis, cuba check lah.
Ambil satu nilai, katakan bila X kosong. X kosong dia di bawah. Kan? Maknanya betul lah kat sini. Kalau kita tak pasti lagi, kamu ambil lah nilai 1. Tapi janganlah tunjuk. Kamu guna kalkulator je, kalau X1, Y dia berapa? Nanti kita nampak gambaran sebenar graf kita ni. Okay? Okey tak setakat ni? Okey tak? Okay, sir. Okey, sir. Tapi soalan tanya domain kan, domain. So jawablah domain. Domain adalah semua nilai. Semua nilai. Tapi terputus pada negatif 3/4. Sambung balik, negatif 3/4. Sampailah infinity. Kemudian soalan nak tanya range. Okay, range. Negatif infinity. Sampai dia sebenarnya terputus pada kosong. 0, union by 0 to infinity. Dah selesai. Ni saya dah pesan kalau istilah value, kita tengok dulu nota dia. Kalau kita tengok nota, graf kita ni adalah, dia ada negatif. Tapi saya suruh hafal yang positif. Oh, ni dalam exam tak payah tunjuk ni. Ini kita punya ingatan kita lah ni. Okay. Jadi kalau soalan tu ada negatif kat depan, negatif, maka graf kita jangan ambil yang atas ni. Kita akan ambil yang bawah. Ni yang saya buat dodol ni, ini kalau dia letak kat sini negatif. Okay. Jadi sama dengan soalan ni. Jadi gambaran kita, graf kita mesti bentuk V terbalik. Cuma lebih tepatnya kita buatlah pengiraan. Okey, yang pertama saya galakkan macam ni. Yang pertama kita andaikan, kita fokuskan kepada absolute value je. Fokuskan dia je. Nanti kita akan gerakkan dia 2 unit ke atas. Itu lagi mudah lah. Jadi sama je, step yang pertama bila kita andaikan X kosong, maka Y itu adalah negatif 1. So negatif 1 ni. Kemudian yang berikutnya, kita andaikan bila Y yang 0, maka negatif sama kosong. Nak hilangkan ni kuasa 2 je. Tak perlu hilangkan gitu je kan. So terus saya ambil lah 3x tambah 1 sama dengan 0, x sama dengan negatif 1/3. Okay. Ingat step yang kedua ni, dia menentukan bucu dia. Ni maksud dia bucu ni. Okay. Bucu dia. Ni kalau saya tulis bucu dia, x sama dengan 0. Bucu dia. Okay. Jadi bila kita lukis, okay, katakan saya ambil ni. Saya gerakkan sikit. Yes. Okay, kita lukis. Kita lukis bucu dulu. Negatif 1/3. Negatif 1/3. Mungkin di sini lah agaknya. Kan? Ini cuma lakarannya ni. Kemudian satu lagi negatif 1. Dia di bawah sini. Di bawah sini. Satu. Kan? Ingat kita punya pintasan kat sini. Tadi saya dah pesan graf dia mesti bentuk V. So saya buatlah ni. Disebabkan ini bukan jawapan, nanti kalau dalam exam nanti kan, ataupun dalam assignment ke apa, kamu buat garis putus-putus. Sebab ini bukan jawapan. Jawapan akhir dia patah balik kepada soalan. Soalan kata dia nak 2 tolak. Maksud dia kita kena ganjakkan graf kita 2 unit ke atas. Kita dah ada ni. Maksudnya kalau Y equal to 0, maka mesti ganjak 2 unit. 2 unit ke atas. Kalau negatif 1, dia akan langgar pada 1. Begitulah. Okay. So, jawapan yang betulnya adalah yang ni lah. Okay. Ni kosong, Y kosong. Ganjak 2 unit. Jatuh pada 2. Dia ni negatif 1, ganjak 2 unit. Jatuh pada sini. Maka saya akan buat bentuk V. Yes. Okay, macam tu lah. Okay, ini adalah X. Ini adalah Y. So dalam exam nanti,
graf yang kita lukis awal-awal ni kita buat garis putus-putus. Okey. Dan soalan nak domain. Domain adalah negative infinity sampai infinity. Sebab dia kuasa 1. Kalau kuasa 1, kuasa 2, domain dia memang macam tu. Kalau range, nilai yang paling bawah, negative infinity, sampai berhenti di mana? Berhenti pada? Dah. Berhenti kat mana? 2, ya betul. Tapi pastikan dia close. Nah, sebab dia termasuk. Nak tanya. Kalau macam saya tak buat yang garis putus-putus tu kira salah lah graf saya. Okey, katakan kamu terus buat yang jawapan je kan? Boleh? Dia kira markah penuh ni. Sebab kita bukan rujuk ni. Kita rujuk ni. So nanti kalau kita nak bagi markah, kita akan bagi R1, R1. Biasa gram ni dia sama ada 2 atau 3 markah.